Assalamualaikum, hai, apa kabar Anda semua? Bersama saya lagi Nazir bin Abdullah. Pada perkongsian kali ini, saya akan kongsikan kepada teman-teman semua ya. Salah satu perkara yang kita perlu lakukan apabila kita ingin membuat bonsai. Baiklah teman-teman ya, sekiranya Anda ingin mengetahui apakah perkara yang saya akan kongsikan kepada Anda pada perkongsian saya kali ini, pastikan Anda terus mengikuti perkongsian saya ini hingga selesai, oke? Jom kita teruskan. Oke, baiklah teman-teman ya. Untuk perkongsian saya pada kali ini, saya akan membawa Anda semua berbicara tentang salah satu perkara yang kita perlu lakukan apabila kita ingin membuat sebuah pokok bonsai. Baiklah teman-teman ya, untuk perkongsian sekali ini, kita akan membahaskan berkaitan dengan pendawaian ataupun pengawatan pokok bonsai kita. Sudah tentu teman-teman ya, atau teman-teman yang masih pemula tu tidak tahu kan apa itu pendawaian ataupun pengawatan. Oke, baiklah teman-teman ya. Untuk teman-teman yang sebagai seorang pemula juga sama seperti saya teman, pendawaian adalah bermakna kita melilit dawai ataupun kawat pada bahan bonsai kita, pokok bahan bonsai kita. Okey, di sini kita akan membincang ya. Bila ya, tiga perkara. Bila pendawaian dilakukan, yang kedua kenapa dan bagaimana. Okey, kita akan bincang ketiga-tiga perkara ini. Okey, baiklah teman-teman ya, teruskan bersama saya. Okey. Baiklah teman-teman ya, pertama ya. Okey. Pertama, kenapa kita perlu melakukan pendawaian atau pengawatan kepada bahan bonsai kita? Okey. Kita perlu melakukan pendawaian ataupun pengawatan kepada bahan bonsai kita ialah kerana untuk kita membentuk gerak dasar kepada bahan bonsai kita untuk membantu pembentukan ranting-ranting, terutamanya teman untuk membentuk ranting-ranting macam ni ya. Kita membentuk ranting-ranting macam ni. Sebab mengikut alam semula jadi, apabila kita menanam sesuatu jenis pokok, ranting-ranting ataupun dahanan macam ni dia akan tumbuh lurus macam itu saja. Contohnya bunga macam ni, ini adalah pokok bunga kertas ya. Pokok bunga kertas ada stek. Bila dia akan tumbuh dahan, dia akan tumbuh lurus macam saja kan. Jadi tidak cantik kan? Jadi apabila kita melakukan pengawatan macam ini ataupun pendawaian, ini boleh menambah kecantikan dan keunikan kepada dahan-dahan ataupun ranting pokok bonsai kita. Ini ada dalam program ya teman. Dalam program ini adalah peringkat pertama ya. Peringkat pertama, fasa pertama kita membuat pokok untuk menjadi sebagai bonsai kita. Itu adalah kenapa ya. Kenapa kita perlu melakukan pendawaian ataupun pengawatan kepada bahan bonsai kita. Okey, soalan pertama anda terjawab kan? Okey, sekarang kita teruskan kepada soalan yang kedua. Yang kedua tadi, mengapa? Bukan mengapa. Bila. Okey, bila kita perlu melakukan pendawaian ataupun pengawatan kepada bahan bonsai kita. Okey, baiklah teman-teman ya. Untuk melakukan pendawaian pada bahan bonsai kita boleh melakukan sejurus saja pokok kita itu kita tanam apabila sudah tumbuh dahan ataupun ranting yang sesuai ya. Dah sesuai untuk kita lilit dengan menggunakan dawai. Contohnya macam ni ya, dah sesuai. Kita tidak boleh melilit ranting itu masih terlalu kecil ya. Semasa masih terlalu kecil, kita adalah digalakkan untuk melilit ranting pokok itu ya, ataupun dahannya ya teman-teman. Kita akan programkan apabila usahanya sudah sesuai ya, sudah sesuai untuk kita lilit. Contohnya sesuai lebih kurang sebesar kawat ataupun aluminium ya. Jadi kita sudah boleh bentukkan. Tidak boleh juga terlalu besar. Apabila terlalu besar amat sukar untuk kita membentuk ya. Mungkin mudah patah macam tu. Terlalu keras agak sukar kita membentukkannya, membengkokkannya. Jadi paling sesuai agak-agak lebih kurang umur dalam pokok tu mungkin 6 bulan macam tu ya. Tengok keadaan pokok tu ya teman. Macam pokok bunga kertas macam ni memang kita boleh melakukan pendawaian lebih awal macam tu ya. Apabila kita dah nampak dia dahan dah panjang sikit, lebih kurang macam mungkin dalam 20 cm macam tu ataupun 1 meter macam tu ya teman, kita boleh ataupun kurang daripada 1 meter macam tu. Mungkin dalam 50 cm macam tu kita boleh bentuk sudah. Yang penting jangan terlalu kecil dan jangan terlalu besar.
Okey, itu adalah bila ya, bila. Okey, untuk masa bila itu ya teman-teman, ini adalah bergantung kepada bagaimanakah keadaan pokok yang kita ingin jadikan bonsai ini. Sebab kadang-kadang ada juga jenis pokok yang kita ingin jadikan bonsai sudah memiliki dahan yang banyak. Terutamanya kita mendongkel pokok. Contoh pokok hasil dongkelan ataupun galian ya. Kita boleh terus membuat program dahannya. Sebab hasil pokok dongkelan yang tumbuh di alam semula jadi kebiasaannya sudah memiliki dahan-dahan yang banyak ataupun ranting-ranting yang banyak. Jadi sesuai kita lakukan sejurus saja, kita gali, kita dongkel ya. Kita melakukan program pada dahannya. Itu adalah bergantung kepada bagaimana keadaan pokok yang kita nak programkan ya. Sama ada pokok itu hasil dongkelan ataupun stek kita tengok ya, kita tengok kepada kesesuaian keadaan pokok itu. Itu adalah bila, masa ya, masa. Okey, boleh? Faham tak setakat ni? Okey, baiklah teman. Yang ketiga persoalannya ya, bagaimanakah cara kita melakukan proses pendawaian ataupun pengawatan kepada pokok bahan bonsai kita? Okey, kebiasaannya teman-teman ya, untuk melakukan proses pendawaian atau pengawatan kepada pokok bahan bonsai kita biasanya menggunakan dawai aluminium macam ni ya. Jangan sesekali teman-teman menggunakan dawai biasa ya. Ini boleh berkarat. Apabila dawai itu berkarat boleh mengakibatkan bahan bonsai kita menjadi mati dan layu. Okey, tidak sangat-sangat tidak sesuai, sangat-sangat tidak digalakkan. Okey teman-teman ya. Jadi cara biasa yang selalu digunakan untuk kita melakukan pengawatan ataupun pendawaian kepada bahan bonsai kita adalah kita mengikut arah jam, kita melilit mengikut arah jam ataupun kita melilit melawan arah jam. Tetapi yang penting sekali jangan melilit terlalu ketat. Apabila teman-teman melilit terlalu ketat dahannya atau ranting, ini boleh mengakibatkan dahan atau ranting pokok kita tercekik ya, dan boleh mengakibatkan mati juga. Karena kulit tersepit ya, tercekik macam itu. Jadi untuk supply makanan tidak dapat menuju ke bahagian-bahagian yang kita lilit awal tadi. Jadi ini boleh mengakibatkan pokok kita menjadi kurang subur dan akhirnya mati. Okey, itulah teman-teman antara tips ya, bagaimana kita boleh melakukan pendawaian ya, caranya. Okey. Untuk saiz dawai teman atau saiz kawat ya, ini terpulang kepada berapa besar saiz ranting atau dahan yang kita ingin buatkan program pendawaian itu nanti. Okey, terpulang kepada itu ya. Kalau pokok dahan tu agak besar, kita memerlukan kawat yang agak besar ya. Kalau kecil, kita memerlukan kawat ataupun dawai yang kecil saja. Untuk batang macam itu juga teman, kita memerlukan dawai yang agak besar. Ini adalah mengikut kesesuaian saiz pokok yang kita akan lakukan pelilitan ataupun pendawaian. Okey, macam mana teman? Boleh tak sampai ni? Boleh ikut tak? Dah faham ya? Ingat tadi? Faham ya? Okey, baiklah teman-teman ya. Sekiranya teman-teman faham, saya syukur dah. Okey, baiklah teman-teman ya. Saya rasa cukup sampai setakat ini dulu untuk perkongsian saya pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman. Baiklah teman-teman, sekiranya anda merasakan perkongsian daripada saya pada kali ini bermanfaat untuk anda semua ya teman-teman. Terutamanya anda seorang pemula yang masih lagi belum tahu bagaimana carakah, bilakah dan bagaimanakah dan kenapakah kita melakukan pendawaian atau pengawatan kepada bahan bonsai kita. Semoga bermanfaat ya. Sekiranya anda merasakan perkongsian saya pada kali ini bermanfaat ya teman-teman, klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng supaya anda menjadi orang yang pertama sekali akan dapat mengikuti perkongsian terbaru daripada channel saya ini, terutamanya berkaitan dengan alam pembonsaian. Baiklah teman-teman ya, bagi anda tu yang masih lagi belum subscribe itu, silalah subscribe ya teman-teman, karena subscribe itu sangat gratis, gampang dan mudah. Samalah kita berkongsi ilmu yang manfaat, insya-Allah kita akan mendapat manfaatnya nanti. Baiklah teman-teman ya, seperti biasa teman-teman, sekiranya ada cadangan, ada pertanyaan, sila tulis di dalam komen ya teman-teman. Insya-Allah saya akan menjawab pertanyaan anda. Baiklah teman-teman, seperti biasa, sebelum saya mengakhiri perkongsian saya pada ini, sama-samalah kita berselawat kepada kekasih kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya dari dunia sampai akhirat. Jom kita berselawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amin. InsyaAllah. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang mencintai baginda Rasulullah SAW. Baiklah teman-teman, mudah-mudahan manfaat. Cukup sampai setakat video ini. Cukup sampai setakat ini dulu untuk perkongsian daripada saya kali ini. Semoga berjumpa lagi di perkongsian saya akan datang. Salam satu hobi, salam bonsai, bye-bye.